Assalamualaikum, selamat pagi. Harap tuan-tuan dan puan-puan semua sihat hari ini. Jadi hari ini hanyalah sharing, dia research, tapi sebenarnya research ni adalah sebahagian daripada research yang saya buat, yang besar punya research. So ni sebahagian dia saja, ataupun yang mula untuk research ni. So ini yang kami buat dulu. So jadi saya share lah. Ini adalah macam fundamental saja. Mungkin benda ni tak terlalu contemporary. Maksud dia benda ni dah lama, tetapi mungkin untuk NGO mungkin dia ni adalah boleh membantu dia orang lah. So jadi hari ni tajuk pembentangan saya untuk ROF pada pagi ini adalah pembangunan sosial kanak-kanak melalui aktiviti drama ataupun aktiviti teater lah. Okay, jadi latar belakang kajian yang saya buat ni, ini adalah sumbangan daripada Pusat Pengajian Seni iaitu melalui geran insentif. Terima kasih kepada Dr. Muntaz, Dr. Sarina dan yang lain-lain kerana memberikan pertolongan, macam pertolongan cemas lah untuk kami pesyarah-pesyarah baru yang tak dapat lagi geran pada waktu tu. So, jadi dia orang bagi kami sejumlah dana untuk kami jalankan kajian kami yang kami nak jalankan. Apa yang kami rasa nak buat, so gunalah dana ni. Jadi tajuk yang geran yang saya propose, saya hantar kepada Dr. Sarina adalah kesedaran alam sekitar melalui pendidikan sintetik. So daripada kesedaran alam sekitar ini yang saya keluarkan hari ini adalah part yang permulaan sebelum dia orang pergi ke fasa-fasa. Jadi kesedaran alam sekitar ni adalah bagaimana kita mendidik kanak-kanak ini untuk menggunakan iaitu 3 bahagian, iaitu teater, tarian ataupun pergerakan dan seni kraft dalam memberi pendidikan kepada mereka bahawa macam mana alam sekitar ni, so macam mana pencemaran laut, pencemaran alam sekitar dan sebagainya melalui benda-benda ni lah, melalui teater maupun tarian dan seni kraft. Yang ketiga, program ini adalah melibatkan antara saya dan juga Persatuan Sekenet Penang. So kalau siapa yang duduk berkecimpung dalam dunia persembahan teater ataupun seni persembahan dekat Malaysia dan terutama sekali dekat Penang, mesti dia orang akan kenal Persatuan Sekenet Penang ni sebab dia orang sangat aktif bukan saja dalam teater kanak-kanak, pendidikan untuk kanak-kanak, tetapi juga mereka juga sangat aktif dalam persembahan yang biasa. Sampai ke konsert Simfonia Liga yang datang dekat Balik Pulau pun dia orang yang in charge untuk technical, untuk stage management dan sebagainya. Okay, walaupun nama dia Sekenet, tapi dalam Penang, dalam bahasa utara, Sekenet ni adalah kecil lah, halus kan, Sekenet. Okay, so yang ketiga adalah program ini juga adalah atas bantuan JKKN Negeri Pulau Pinang. Itu dia orang menyediakan studio untuk kami menjalankan bengkel ni untuk kanak-kanak. So, jadi program yang saya buat ni dengan Persatuan Sekenet ni adalah bermula pada September tahun lepas 2019. Tetapi saya sebenarnya nak beritahu kat sini, setiap tahun dia orang akan buka intake untuk kanak-kanak, untuk pelajar untuk kanak-kanak baru lah, untuk join dia orang. So, kelas dia akan jadi setiap hari Ahad pukul 9 sampai pukul 12. Okay. So, jadi kenapa saya memilih Persatuan Sekenet? So, atau Persatuan Sekenet atau nama lainnya adalah Persatuan Seni Klasik Budaya Warisan Estetik. So, persatuan ini adalah terlibat dengan melibatkan ramai practitioner, ramai penggiat-penggiat yang lama dan baru. So, dia orang bercantum, dia orang bergabung untuk hasilkan satu grup, satu kumpulan yang mengangkat seni persembahan, terutama sekali dia orang ni banyak menggabungkan unsur tradisional dan moden juga lah dalam dia orang punya persembahan, dalam dia orang punya pendidikan dan sebagainya. Okay. So, dia orang ni juga macam saya cakap tadi, dia orang terlibat juga dengan cabang-cabang seni yang lain, termasuklah teater kanak-kanak, kerana dia orang merasakan bahawa pendidikan teater atau pendidikan drama ini untuk kanak-kanak adalah sangat membantu dalam perkembangan dia orang punya perkembangan kanak-kanak tu sendiri, perkembangan psikologi, perkembangan sosial dan sebagainya.
Jadi dia orang juga merasakan bahawa kanak-kanak ni perlu diberikan pendedahan awal, kerana bila pergi kat sekolah, pendidikan seni ni dah kurang untuk dititik beratkan. Jadi dia orang mengambil tanggungjawab untuk memberikan pendedahan atau memberikan ilmu-ilmu seni ini, bukan saja teater, seni lah, seni persembahan, seni dan sebagainya, sebelum dia orang, maksud dia menggantikan yang di sekolah. Maksud dia di sekolah sudah kurang, so dia orang ambil tanggungjawab itu untuk menggantikan. Okay? Itulah dia orang, itulah lepas kena pada setiap tahun dan saban tahun. Okay. Jadi ini adalah salah satu contoh persembahan-persembahan yang pernah dia orang buat. Dia orang pernah buat Benaran Seni. So ini festival kesenian kanak-kanak antarabangsa dekat Istana Budaya yang bawa kanak-kanak. Okay. So ini monolog kanak-kanak yang dia orang dapat Johan. Kisah si semut dia orang buat dekat JKN. So macam mana dia orang struggle-nya, dia orang mengeluarkan modal sendiri dan sebagainya untuk semata-mata untuk kanak-kanak ni, untuk kanak-kanak ni seronok, untuk kanak-kanak ni boleh berjaya menggunakan drama ni dan sebagainya untuk enhance dia orang punya diri lah. So, ini koreografi. Dan yang paling terakhir sekali, yang paling yang untuk teater kanak-kanak lah teater Avatar ni pada 2016. Itu sama time pada masa saya buat Hansel dan Gretel. So, selepas Hansel dan Gretel kami masuk kepada Avatar ini untuk teruskan. So jadi setiap tahun adalah setiap kanak-kanak yang baru. Okay, cuma tahun ni saja dia delay sikit sebab ialah wabak COVID kan. So program ni tengah berjalan juga, tetapi ialah kami bagi kerja-kerja dan sebagainya untuk dia orang tak hilangkan momentum. Jadi kalau kata dah buka, dah selamat, dah boleh untuk datang kelas, so baru kita akan sambung. Sebenarnya sampai ke peringkat sekarang ni, peringkat yang dia orang dah patutnya dah buat persembahan daripada cerita-cerita dia orang sendiri, set scenografi daripada dia orang cipta sendiri. So, sebab saya ingat geran ni adalah geran kesedaran dalam cerita. So, barang-barang yang dia orang gunakan adalah barang-barang yang terpakai daripada rumah dia orang, apa semua yang dia orang bawa kumpul dan dia orang share idea bagaimana kita nak buatkan satu barang-barang ni untuk jadikan persembahan. So, jadi apabila kita tengok, maksud dia setiap kali yang kita buat bengkel ni setiap tahun, jadi daripada saya kenal dia orang daripada zaman saya degree tahun 2005, saya grad 2008, so, dia orang dah buat dah 2007 tu, dia orang dah mula persatuan dan dia orang dah buat dah. Jadi start daripada situ, walaupun dulu saya tak terlibat secara langsung, saya pergi hanya untuk belajar. Jadi saya tengok dekat situ, dia orang dah mula buat macam, walaupun dia orang tak ceritakan tentang bahawa dia orang buat art terapi lah, teater terapi. Tapi pada zaman itu dia orang dah buat dah benda tu. Jadi dia orang ambil sahaja kanak-kanak yang mungkin ada hyper, mungkin ada masalah autism dan sebagainya. Tapi dia orang ambil dan dia orang gunakan aktiviti-aktiviti drama, games, so macam mana dia orang berkolaborasi satu sama lain dan sebagainya. So alhamdulillah budak-budak ini sekarang yang dah besar, yang dia orang dah pulih. Maksud dia mungkin tak boleh sebelumnya, tetapi dia orang boleh menggunakan, maksud dia dah terbukti drama ini membantu kanak-kanak yang bermasalah ini. Okay, selain daripada masalah-masalah yang kami buat lah, benda-benda yang macam biasa, masalah sosial, macam madah sosial ni lah. Okay, tetapi masalah dia sekarang ni, yang tujuan saya yang buat dengan mereka, sebab mereka ni ada knowledge, mereka ni ada semangat, tetapi mereka tak tahu untuk documentation dan untuk buat dia step by step. Okay. So dia orang main bagi dan dia orang tak tulis pun. Okay. Kita dah tahu dia orang dah berjaya untuk memulihkan kanak-kanak A contohnya. Tetapi apa metod yang dia orang pakai? Bukanlah maksud dia metod, apa kaedah atau apa game yang dia orang gunakan. Dia orang tak ada documentation tu. Jadi saya dekat situ, saya datang kat sini, so saya ingat, saya cakap, kita buat sini, so kita documentation kan supaya at least membantu kepada orang-orang lain, mungkin orang-orang yang nak buat macam ni. Okay, so NGO lain yang teringin nak buat macam ni, so dia orang ada SOP, dia orang ada cara-cara kaedah dia dekat sini, ada masalah ni, ini adalah protokol SOP dia nak buat macam ni. So itulah tugas saya dekat situ. Okay. Dan selain daripada jadi facilitator lah. Okay, so kalau dekat sini bila mulanya datang bengkel, walaupun dia orang kenal satu sama lain, dia orang banyak sendiri
Sebab ialah masalah gadget, masalah apa semua dia orang sangat dengan gadget dia orang. Kawan dia orang adalah gadget dia orang, tengok handphone, tengok YouTube, K-pop dan sebagainya. So dia orang tak mau cakap pun. Walaupun kenal, ya macam tu saja. So dan dia orang duduk kat corner, dia orang tengok. So saya cakap dekat Abang Wira tu, macam mana kita nak buat? Apa kita nak buat? Untuk dia orang ni simpan phone dia at least dalam time bengkel ni. Okay? So jadi apa yang kita buat adalah kerana sebab dia orang suka budak-budak sekarang ni, maksudnya pembelajaran budak-budak adalah bermain. Jadi kita gunakan bermain itu untuk melatih dia orang, keseronokan fun learning itu untuk melatih dia orang daripada pemain itu kita belajar. Okay. So dekat situlah kita rasa bahawa kita kena buat dulu benda ni sebab kami tengok dia orang ni suka sendiri, kurang kongsi, so tak bagi perhatian arahan kita bagi tahu dia orang tak boleh tumpu. So dia orang tak boleh ekspresi emosi sebab kalau dalam kehidupan kita yang kita akan guna, so apa yang kita marah, so dia akan selari dengan kita punya physical movement, muka, kita mimik muka ni, dia orang tak boleh. Kadang-kadang ada setengah yang macam dia orang marah tapi dia orang tak rasa express marah tu. Cakap tu dia tak ada sinkronis lah dengan perasaan yang tu. Perasaan yang dia orang nak sampaikan. Jadi itu saya rasa masalah lah sebab bila tak kolaborasi, bila tak sharing, bila tak ada tak boleh express emosi dan sebagainya, dia orang tak boleh bagi tahu apa yang dia orang nak dan kami tak boleh move kepada fasa yang seterusnya. Jadi ini adalah fasa yang awal yang 4 minggu pertama, iaitu bulan pertama lah yang dia orang daftar. Maksud yang ni kami buat dulu. Okay? Jadi sebab tu saya cakap ini bukanlah satu benda yang baru, tetapi saya ingin berkongsi bahawa kalau kata pelajar-pelajar dekat sini ataupun bukan akademik lah, mungkin akademik benda ni biasa. So, mungkin ada NGO yang dekat sini yang tengok ataupun pelajar-pelajar yang pelajar-pelajar saya yang tengok, mungkin korang akan pasal nak buat macam ni, so kita boleh duduk berbincang dan boleh tambah lagi. Sebenarnya benda ni sangat besar, tetapi saya cuma fokuskan sedikit saja untuk hari ini sebab kalau saya cerita semua, dia akan jadi sampailah selepas Jumaat. Okay? Sebab saya memang suka cerita pun kan. Okay. Jadi objektif penyelidikan ini adalah untuk mengenapasti masalah sosial dalam kanak-kanak pada ketika kami masuk tu. So apa masalah dia? Dan gunakan aktiviti drama ini, bermain ini, teater ini bagi mengembangkan kemarahan sosial. Bukan dia orang tak ada kemarahan sosial, kita cuma bagi lebih lagi, enhance lagi supaya dia orang lebih sensitif, lebih empati dan sebagainya. Okay, jadi penyelidikan ini, kalau kita tengok teater dan drama ni kita boleh gunakan dalam pelbagai bentuk. Daripada zaman dulu orang guna daripada persembahan hingga sekarang yang paling contemporary adalah orang sebut teater terapi, terapi dan sebagainya. So, sebagai terapi. Jadi kenapa orang selalu guna? Kerana drama dan teater ni adalah sangat fleksibel. Kita boleh guna yang berstruktur, yang sesuai ataupun kita boleh ambil ataupun kita boleh ambil pergerakan-pergerakan, movement harian apa saja yang kita boleh masukkan di dalam persembahan itu. Kita boleh mereka dia sebagai satu bentuk spontan ataupun kita boleh structurekan dia, dirancang. Okay? So jadi kalau kita tengok, sebab itulah sejak dulu lagi orang gunakan teater dan drama ini untuk menjadi satu landasan dan kaedah dalam pendidikan merentas kurikulum lah. Maksudnya bukan sahaja dalam teater. So dia teater dan drama ini merentas kurikulum, pergi kepada bidang-bidang yang lain lah, matematik, biologi dan sebagainya, dia orang menggunakan drama dan teater ni. So sebagai satu kaedah untuk pengajaran dan pembelajaran. Okay, jadi macam saya cakap tadi, kami rasakan bahawa kita bengkel teater, bengkel drama, budak-budak ni seronok bila aktiviti drama. So why not kita gunakan benda ini untuk enhance dia orang punya kemarahan sosial supaya nanti fasa yang seterusnya kita tak susah. Jadi benda ni adalah yang kami perlu buat dahulu. Okay? Jadi kalau kita tengok, maksud dia untuk konsep pengembangan proksimal ni, yang Zaikovsky ni cakap, so berdasarkan benda ni lah yang mula-mula trigger saya dan Abang Wira, tu Pok Lui, Abang Ji, Profesor Skenet, sebab dia orang yang selalu jumpa dengan saya berbincang sebelum kami nak buat satu bengkel ni. Walaupun bengkel sebelum ni berjaya, tetapi kali ni saya kata dekat dia orang, kita try praktik, kita try buat dia bagi jadi macam at least professional sikit, sebab ini dah lama orang tahu tetapi dia tak ada documentation yang proper. Jadi
So, saya kata berdasarkan benda ni, so Zaikovsky ni cakap proses pelajaran kanak-kanak ni adalah perlu dibantu oleh orang lain yang lebih pengetahuan. So kawan-kawan dia ke, cikgu-cikgu dia ke yang lebih ada pengetahuan dan lebih pengalaman daripada dia. Perkembangan internet ni bukan sahaja, intelek kanak-kanak ni bukan sahaja dipengaruhi oleh faktor biologi, tetapi juga faktor persekitaran. Okay? Bukan hanya dipelajari daripada usia, tetapi juga dipelajari oleh individu lain semasa berinteraksi. So perkataan berinteraksi ni yang penting. Maksudnya dia orang belajar, bukan dia orang saja, kita pun belajar, bukan atas buku tu sangat ataupun atas beranak-beranak dia orang dah terkedik. Tak. Okay? So itu adalah satu faktor bonus lah, tetapi dia orang banyak belajar daripada interaksi. Sama macam kita belajar banyak berinteraksi. So, kita kenal, contoh kita kenal Dr. Suhaili, kita belajar tentang produk Dr. Suhaili kan, apa semua benda-benda yang macam tu. So belajar macam berinteraksi tu lebih memberikan banyak ilmu dan manfaat kepada pelajar ni lah, kepada kanak-kanak ni. Jadi dekat itu saya merasakan bahawa aktiviti bermain itu penting sebab sama satu kanak-kanak, yang kedua adalah bila bermain dia orang berinteraksi. Okay. So itu akan membantu dalam perkembangan kanak-kanak ni. Okey. Jadi apabila kami dah tengok minggu pertama dia orang daftar, dia orang tengok semua dan sebagainya, kami come up 5. Walaupun dalam kalau korang tengok dalam KPM Kementerian Pendidikan Malaysia, dia orang selalu untuk kemahiran sosial ni dia orang selalu tak 7 boleh cari dan sebagainya. Tapi dekat sini kami fokus tentang 5 ni saja, iaitu kerana apa? Kerana kalau yang ni yang paling penting untuk kami jalankan selepas ni, dan dua ini adalah yang kami rasakan bahawa benda ni penting untuk diorang, untuk kehidupan orang. Okay? Jadi yang pertama adalah berkongsi, yang kedua adalah berpasukan, kerja berpasukan, yang ketiga adalah mendengar, okay, pengalaman emosi, macam mana dia orang express emosi dia orang, dan juga yang kelima adalah macam mana dia orang daripada ekspresi emosi itu, macam mana dia orang berkomunikasi tanpa dialog lah. Okay, so cakap dan express, kita nak tengok synchronization dia daripada dia orang bercakap dan body dia. Okay, jadi dekat sini adalah saya kongsikan macam mana aktiviti berkongsi. So ini antara salah satu yang kami buat. So aktiviti berkongsi ini dapat wujudkan aktiviti sama yang membuka ruang untuk mereka berinteraksi dari sisi idea dia orang dan percakapan. So dia orang akan berinteraksi bersama sendiri. So aktiviti dia adalah yang kami buat. Ada banyak aktiviti, tapi ini adalah aktiviti yang paling main buat adalah membuat boneka. So ingat sebab geran ini adalah geran daripada geran alam sekitar. So kami gunakan barang-barang yang ada. Jadi kami minta kanak-kanak ini bawa token kain yang tak pakai, yang mak dia orang tak pakai, ibu dia orang tak pakai. So bawa ke sini, so dia orang akan berbincang macam mana dia orang nak buat. Macam mana dia orang, kenapa dia orang buat begitu, kenapa boneka dia orang rambut pink, kenapa orang boneka dia orang rambut hijau. So, dia orang kena bertanya. So dia orang juga, okay, dia orang juga barang yang kami bagi juga perlu berkongsi. Maksudnya barang yang daripada geran tu, supaya beli alat tulis, gunting, pisau dan sebagainya. So jadi kalau contoh kanak-kanak A dan kanak-kanak B, barang dia tak sama. Contoh dekat kanak-kanak A ada gam, dekat kanak-kanak B tak ada gam. So dia orang kena interaction untuk pinjam kat boleh tak? Pinjam kat. So dia orang tak bercakap lah. Okay? Benda-benda tu dia tak semua orang ada benda yang sama. Semua orang akan semua orang akan berkongsi satu sama lain. So dia orang akan interact lah satu sama lain. So dia ni ada gunting, dia ni tak ada gam, dia ni ada sebagainya. So dekat sini juga dia orang akan bertanya lah, hang punya puppet ni warna apa? Kenapa macam ni? So dia orang akan bercakap lah dekat situ. So dekat sini contoh aktiviti yang kami buat ni dekat studio 1 di KL, Lebina. So ini adalah salah satu contoh dia orang kita ni masa saya jumpa lah video ni yang saya rakam. Sebab pun lama saya backup balik. Ini adalah macam mana kaedah yang dia orang bercerita. So kami rakam lah. Saya minta dia orang rakam.
Maaf Dr. Azrul, kanak-kanak ni sedang bercerita ke macam mana? Dia orang tengah, dekat sini, dekat yang puppet tadi, dia orang tengah, maksudnya lepas dia orang berkongsi dan ni, so dia orang berkongsi cerita juga. Maksudnya cerita ni, sebelum ni dia orang dah bercerita sama-sama. So saya pilih lah macam, datang sini sebab untuk kita record kan, macam mana dia bercerita dan sebagainya. So daripada sini, daripada kanak-kanak ni, yang dia orang buat, lepas dia orang pernah bercerita sama-sama sendiri, so bercakap, nampak, ini berkongsi idea, berkongsi tentang boneka masing-masing, bercakap dan bertanya tentang boneka. So dekat belah kiri ni gambar, so dia orang akan gunalah dia orang punya puppet ni dah bercakap. So saya cuma ada beberapa orang dekat sini yang perlu bercerita balik untuk kami documentation. So yang video yang dia orang tengah bermain itu yang saya tak jumpa. Jadi yang ni lah maksud dia, macam dia orang akan tahu, dia orang akan berkongsi cerita, so berkongsi idea macam mana masa dalam proses ni dan sebagainya. So dia orang tengah bercerita lah tu, dia orang tengah konon-konon tengah menjadikan puppet dia orang tu lah. Dia orang tengah main karakter puppet tu. Okay? So ini adalah aktiviti untuk berkongsi, macam mana berkongsi tentang idea, tentang macam mana bercakap dan bertanya tentang boneka. So kongsi-kongsi lah, share. Selain daripada share barang-barang yang dia orang buat untuk proses untuk buat boneka tu. Okay, yang kedua adalah berpasukan. Jadi berpasukan memberikan kesedaran tentang dunia luar daripada diri mereka sendiri. So dia orang perlu sedar dan merasa bahawa orang hidup ni bukan korang saja tau. Ada orang lain, ada tumbuh-tumbuhan lain, ada binatang dan sebagainya, ada dunia yang lain, bukan dunia korang saja. Jadi sebab kami tengok kanak-kanak ni ada kecenderungan self-centered yang berhubung dengan diri mereka dan keyakinan dia orang saja. So dia orang kata tak nak. So saya rasa drama ni dapat mengajar untuk dia orang melihat daripada sudut pandangan orang lain, empati. Maksudnya dia orang tahu macam mana untuk berfikir daripada orang lain punya side, macam dia rasa dan sebagainya. So hari ini yang saya rasa bahawa ini adalah perlu untuk dipraktikkan apabila dewasa dalam kehidupan yang sebenar. Jadi apabila dia orang bekerja, dia orang tak ada lah untuk kalau dia orang bekerja, dia orang tak ada suruh, macam kalau dia orang jadi bos, tak ada lah suruh membabi kita. So suruh yang tak fikir, so dia orang akan empati kerana nak suruh kerja dia orang, nak suruh kawan-kawan dia orang, dia kena fikir apa kebarangkalian dari start ni. Kenapa dia tak datang kerja, kenapa dia punya pekerjaan dia graf menurun dan sebagainya. So dia akan lihat sudut pandang. So dia akan lebih empati kepada kawan-kawan yang lain lah. Maksud dia dari sini, kawan-kawan yang lain dan persekitaran dia. So jadi kami gunakan storytelling dan lakonan semula di setiap ahli diminta untuk memberikan idea dan dilaksanakan untuk mengajar mereka agar mengembangkan idea orang lain secara berkesukaan. So kami bahagikan bulan-bulan mengikut cerita rakyat. Okay, so cerita rakyat jadi sebab kan dia orang punya prinsip dia orang adalah kita nak wujud, nak jadikan budaya Malaysia, budaya Melayu dan budaya ni supaya sebagai satu core untuk dia orang. Jadi kami kenalkan cerita rakyat, kami kenalkan game-game, permainan-permainan tradisional dan sebagainya supaya dia orang tahu asal usul budaya dia orang. So jadi kami bahagikan kepada beberapa kumpulan. So ada dalam 3 kumpulan, so kita dia cerita Pak Kadu, bomba yang bawa putih dan sebagainya. So ini adalah salah satu contoh macam mana dia orang apabila idea dah, maksud dia satu kumpulan kata kita buat Pak Kadu, kita Pak Kadu tu macam mana, so dia orang berkongsi cerita develop dan sebagainya. So ini adalah proses macam mana dia orang buat explore. Okay.
Okay. Itu cara lakonan semula. Okay. So, tiada ini saya tak tunjuk. So, macam mana lakonan semula dia orang. Kami tak pentingkan dialog tu dulu. Macam mana dia orang bereaksi dengan idea-idea tu, macam mana dia orang bentuk. Okay. Sebab apabila dia orang, yang pentingnya adalah kerja berkumpulan tu. Maksud dia macam mana dia orang rasa dia orang layak, dia orang nak bertanggungjawab untuk kumpulan dia orang, macam mana cerita yang dia orang nak buat. Okay. So, terusnya adalah aktiviti untuk mendengar. So, kita buat gunakan role play. Sekali lagi kita membawa puppet ini. So, lebih kepada memahami emosi, memahami maksud yang di sebalik percakapan itu. So, facilitating kami ini akan memberi konteks, situasi dan arahan ya, untuk sebagai guide. Untuk dia orang bercakap tentang apa dan sebagainya. Bertanya-tanya. Tapi dia orang kena menjawab sebagai puppet ni. Okay. Dan juga mendengar juga ada aktiviti yang kami buat dekat bawah tu. So, lepas pada puppet ni, dia orang menggunakan kayu aiskrim untuk menjadikan bintang. Macam mana kayu aiskrim tanpa gam untuk bintang. So, dia orang kena bercerita tentang bintang tu. Apa dia orang punya persepsi tentang bintang dan sebagainya. So, kami semua setiap minggu kami akan tanya-tanya macam tu supaya dia orang lebih berinteraksi lah. Okay. Allah. Maaf ya. Mungkin video agak tersekat-sekat sikit. Ya. Video agak tersangkut-sangkut sikit. Ya. Oh, ya. Apa pendek ya? Tak tahu lah dekat laptop saya lah. Tak tahu kalau kat orang lain. Video lagging sikit. Oh, okey. Lagi, sorry. Dekat saya macam okey lah. Okey. So, itu adalah salah satu contoh lah. So, contoh-contoh yang kita mendengar program apa aktiviti yang kita buat. So, emosi pula. Jadi, kepada emosi, jadi pengalaman emosi atau emotional articulation beri peluang untuk mendorong mereka untuk mengenal pasti pelbagai emosi diri dia orang dan dia orang lain. So, mereka boleh cuba untuk menasai dan mengekspresi emosi dalam persekitaran yang selamat. Jadi, kami sebagai PhD kena pastikan ruang yang diorang akan guna tu selamatlah sebab benda ni adalah benda eksploratif. So, jadi apa aktiviti dia adalah semua orang menuliskan, okay, tulis apa perasaan, so, sedih, marah dan sebagainya. So, lekat kat dahi dia orang. Okay, so lekat, tukar-tukar dekat kat dahi. So, pakai stick note tu dekat. So, semua orang akan bangun, kita bergerak dalam contoh bergerak. Okey, 1 2 3, so jalan. So, dia orang kena jalan, explore ruang tu, berjalan di dalam studio yang ada tu dengan emosi yang dia orang lekat tu. Okey, so dia orang akan emosi, so dia orang akan express. Benda ni akan bagi waktu dan ruang untuk dia orang explore dia orang punya feeling, dia orang punya apa, untuk tentukan bila dia orang nak marah, so dia orang nak so kita bagi peluang kat dia orang untuk express dalam time tu. So, buatlah sedih ke apa ke, marah ke, nak gembira dan sebagainya. Okay? Jadi benda ni kami buat tak terlalu pada manusia. So bila selepas minggu-minggu lepas tu kita akan buat, tapi kita dah tukar. Maksudnya dulu manusia, sekarang ni okey, ingat sebab sejarahnya adalah sejarah alam kita. So kami ke arah tu lah, macam contoh. Okey, kita sekarang ni orang tahu tak dengan pokok balak dekat ni semua. Kalau korang jadi pokok, macam mana? So, apa perasaan dia dan sebagainya tu. Minggu depan akan explore tentang haiwan, minggu ni akan explore tentang tu. Kita try untuk bagi dia orang express dia orang punya emosi, dia orang punya feeling lah. Okay. So, dan ini adalah yang terakhir sekali. So, komunikasi tanpa lisan. Jadi, kalau kita tengok drama ni, semua orang tahu bahawa bukan sekadar speech, bukan sekadar bercakap, bukan sekadar language. So, language dia adalah language juga. Language daripada bahasa badan tu sendiri. So, jadi, dia orang dekat sini, dia orang cuba berekspresi. So,
menggunakan bahasa badan yang betul. Okay, so bercakap marah, so badan pun kena marah, so kena synchronize lah. Okay, so dekat sini kami cuba guna macam kalau gunakan puppet, kita akan tanya apa yang awak rasa. Oh, saya rasa marah hari ni. So marah macam mana? So dia orang kena marah lah. So apa dan aktiviti yang mula-mula kami buat, yang sebab dia orang ni baru lagi, kami buat dalam satu bulatan. So duduk dalam bulatan, so seorang akan pergi ke tengah, kita akan pilih seorang akan pergi ke tengah. So dia orang akan buat gesture untuk menunjukkan perasaan-perasaan apa-apa sajalah yang dia orang nak. Jadi semua orang kena teka, oh marah, oh dia gembira, dia sedih, dan sebagainya lah. So selepas tu masuk, orang kedua masuk. Orang kedua pula gantilah, berganti-ganti gitu. Semua orang kena meneka dan kena bagi tahu apa yang perasaan yang tengah digambarkan, apa perbuatan yang tengah dibuat. Okay, so tetapi tanpa dialog lah. So apabila dah selepas proses tu dah berjalan. Okay, jadi dia orang banyak buat apa-apa saja, dia menggunakan gesture yang maksudnya kita taklah betul sangat, tetapi at least dia orang ada development lah. Maksudnya dia orang kalau marah dan sebagainya, so dia orang ada lah gesture tu. Okay. So ini adalah contoh, bukan juga contoh yang maksudnya game yang tadi yang dalam bulatan tu. Tapi ini adalah contoh selepas beberapa peringkat kami buat. So kami try menggunakan macam tadi yang kumpulan tadi tu. So dalam kumpulan dia orang mereka satu persembahan. So satu persembahan ni kita try tengok untuk dia orang bercakap dan dia orang sinkronaskan dia orang punya emosi dan perbuatan tu lah, body gesture. Okay, so itu adalah antara yang boleh dikongsikan di sini. So ada banyak lagi game, banyak lagi kaedah dan sebagainya. Tetapi ini adalah peringkat-peringkat awal yang mana kami buat untuk ke fasa seterusnya. Okay. Jadi dapatan kajian daripada tajuk ini saja. So kajian ini merupakan kajian awal, seperti saya cakap tadi, untuk ke fasa seterusnya, kerana kami cuba untuk selarikan dengan keperluan pengajian Malaysia, Kementerian Pengajian Malaysia, iaitu tentang sekarang ni ke abad 21 adalah tentang komunikasi, kolaborasi, kreatif dan kritis, dan juga nilai murni. So sebelum kami nak gunakan drama untuk hasilkan komunikasi, kolaborasi, kreatif dan sebagainya, so ini adalah tindakan awal yang kami buat. Okey, untuk pergi kepada benda-benda ni, macam mana kita gunakan drama untuk enhance dia orang punya komunikasi skill, dia orang punya kolaborasi, teamwork, dia orang punya kreatif thinking, dia orang punya kritis macam mana tu. So taklah sampai kritis yang sangat, so at least dia orang boleh berfikir. Okay. So dan juga macam mana dalam perkara ni juga kita mementingkan nilai murni, kerana itulah yang kami gunakan, kita nak gunakan pendidikan ke dalam alam sekitar dan sebagainya. So tajuk ni saja kami jalankan dalam 4 minggu pertama. So fasa yang pertama, fasa yang awal-awal sekali. So kanak-kanak ni kalau kita lihat selepas 4-5 minggu dia orang dah mula bercakap dan mula simpan phone main. Okay, dah macam rasa macam kalau main phone tu rasa rugi sebab dia orang tak boleh spend masa dengan kawan-kawan. Sampailah satu tahap yang mana mak bapak tunggu je kat luar tu sampai tak balik-balik. Okay, so dia orang nak main lagi. Sampailah Pak Gad tu kata sila balik, saya nak tutup pintu. So barulah dia orang balik. So dia orang dah berani ekspresi dengan emosi dan dia orang berani menyatakan idea. Bila bab dah berani semua ni, jadi Fesi pula dah jadi student. So dia orang pula, cikgu kita main yang ni. So dia orang pula yang conduct kelas tu. So jadi kami lah terpaksa jadi kanak-kanak pula lah. Padahal bila dia orang dah geng, okay, kami pula yang dibuli. Okay. So itulah kanak-kanak. Kita layan je lah. Okay, so kesimpulannya adalah kalau kita lihat aktiviti drama memang boleh digunakan sebagai salah satu kaedah untuk mengembangkan interaksi sosial, untuk menambah
untuk bagi enhance dia orang punya kemahiran sosial dia orang. So, ianya berdasarkan satu kaedah yang tepat dalam memperkenalkan dan mengembangkan kemahiran sosial di kalangan kanak-kanak. Kaedah ini adalah menyeronokkan. So, macam saya cakap tadi, perlu berstruktur. Kita kena tahu apa yang kita nak buat dulu. Kita nak latih vokal dulu ke, kita nak latih apa dulu ke. So, kita kena susun, kita kena plan dan haruslah konsisten. Dan bila konsisten, plan dan diorang seronok memberi kerjasama, dia akan memberikan kesan yang kita nak. So, apa kalau kita nak berikan pendidikan, so dia akan memberikan kesan pendidikan kepada kanak-kanak ni melalui aktiviti kita dan aktiviti drama ni lah. So, yang keyword dia adalah perlu betul-betul seronok dan juga perlu konsisten. Jangan dia kalau dalam bahasa lain perlu istiqamah lah. So, janganlah give up sebab kanak-kanak ni kadang-kadang ada time dia tak mau buat lah. Tetapi macam mana kita kaedah kita untuk kita bagi dia orang tetap dengan kita bersama-sama sehingga ke akhirnya. Okay, jadi lama juga nampak macam sekejap. Jadi terima kasih banyak-banyak. Setakat itu sahaja untuk hari ini. So mungkin seterusnya, fasa-fasa seterusnya lepas ni yang 4K tadi, kolaboratif dan sebagainya, saya akan kongsikan. InsyaAllah walaupun Dr. Suhaili nanti tak bagi pun slot kat saya, nanti saya akan minta kepada dia. Okay. Untuk sebab banyak benda yang kita boleh kongsikan daripada sini. So saya juga join dengan Dr. Aniza daripada PPIP macam mana menggunakan program Master Bank untuk enhance dia orang punya sains, teknologi dan art, STEM tu. Okay. So sekian saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jika ada soalan bolehlah bertanyakan. Jadi jangan tanya soalan yang susah-susah sangat, tanyalah soalan yang senang. Baik, terima kasih. Thank you Dr. Azrul. Rasanya itu adalah perkongsian yang agak menarik, especially untuk orang yang bukan dari bidang drama teater kan, macam saya. Jadi untuk semua, jika ada apa-apa soalan boleh typekan di bahagian ruangan chat, dan juga jika ada apa-apa soalan di Facebook pun boleh diberikan, dituliskan soalan di sana, kami akan bacakan sebentar lagi. Sementara kita menunggu soalan, Dr. Azrul, adakah kanak-kanak ni mereka memang saling mengenali antara satu sama lain sebelum bengkel? Okey, ada setengah, tak setengah lah, sebab dia orang ni ada macam mana, dia orang mak bapak dia orang community theater. Okey, ada juga yang duduk sekeliling rumah Piramli tu. So dia orang hantar sini. Kebanyakan dia orang, kalau dalam 20 orang tu ada dalam 2-3 orang yang kenal. Yang tak kenal tu ramailah. Okey, tetapi bila dia orang datang untuk tengok persembahan skenet ni, kalau kita kanak-kanak dekat situ, dia orang reda. Dia orang dah kenal sikit lah, tapi tak kenal lah sampai macam ni kan. So tapi tu yang masalah yang kami fikir tu. Dia orang kenal, selalunya kalau kita kenal, kita akan terus reda. Tapi dia orang walaupun kenal, dia orang macam nak duduk dengan handphone macam dia orang nak main juga handphone tu. So macam pelik lah. Kenal tapi tak berkawan. Lepas tu kan macam mana projek ni punya parameter ataupun guideline ke untuk nak mengukur ke mereka kan edit kepada gadget sebelum ni. So bila dah menyertai bengkel, apa mereka punya parameter untuk nak lihat kesannya tu terhadap hasil daripada joint bengkel yang dibuat sebelum dan selepas? Ada tak buat tu? Kami buat Google Form tu lah. Maksudnya Google Form pada mak bapak, dan ini kita nak tengok walaupun perkembangan dekat bengkel ni kita boleh nampak lah. Maksudnya dia orang dah tak maksudnya secara jelasnya dia orang dah tak macam dululah, dia orang tak main phone sangat. So kita akan bagi masa dekat dia orang untuk time ni korang buka phone, untuk research ni dan sebagainya. So dia orang akan simpan phone balik. Kalau sebelum tu dia orang akan main dengan phone. Sebab kami punya pendekatan adalah kami tak suka paksa macam simpan phone. So dia orang akan macam kalau orang utara cakap dia orang dah macam mangli lah, dia orang macam alah dia ni. So kami try untuk dia orang bertanggungjawab atas dia orang sendiri. So kami ada juga untuk checklist benda-benda tu, dan juga kami beri Google Form kepada ibu bapa untuk tengok adakah benda ni berubah, adakah benda ni adakah dia boleh bercakap dan sebagainya. So benda-benda itulah
untuk fasa ini. Jadi untuk fasa ini, untuk tengok keberkesanan aktiviti ini untuk meningkatkan dia orang punya kemahiran kecil tu. Okey. Audience ada soalan tak untuk Dr. Azrul? Boleh tanyakan apa soalan sementara ada peluang ni. Dia orang banyak WhatsApp nampak. Dia orang malu nak klik kat sini. Jika ada soalan, silakan. Melalui kaedah pendidikan kan Dr. Azrul, ada sebenarnya 4 atau 5. Salah satunya itu adalah komunikasi tanpa dialog. Ya. Ada tak selepas ni mungkin projek mungkin melibatkan pelajar OKU, pekat dan bisu ke untuk nak menyertai special untuk pelajar OKU contohlah. Selepas ada tak projek yang melibatkan memang bukan kanak-kanak normal. Bukan kanak-kanak normal tu. Maksudnya ada kanak-kanak yang pekat bisu, sebab kita tahu kadang-kadang ikut experience saya, kanak-kanak pekat dan bisu ataupun kanak-kanak yang OKU lah, mereka masalah keyakinan mereka lebih rendah berbanding kanak-kanak lain. Ada tak involve kanak-kanak sebegitu dalam projek ni ataupun projek yang lain-lain jika ada? Kalau untuk kanak-kanak, sebab kami tak fokuskan tentang kanak-kanak OKU dan sebagainya, sebab kita faham bahawa dekat school kita pun dah buat, maksudnya Dr. Muntaz, Dr. Gau dan sebagainya, dia orang buat dah terapi dan sebagainya. Tapi fokus mungkin akan ada. So, kami dah berbincang macam tu, tapi saya dah cakap dekat dia orang, kalau kita nak buat macam tu, kita kena try dekat orang yang normal dulu. Sebab kat orang normal ni pun kita tak structurekan lagi. So kalau dah dapat dia orang punya method structure, so baru kita akan test untuk yang OKU dan sebagainya lah. Tetapi kalau bukan OKU, maksudnya jenis-jenis macam dia orang okey, tapi dia orang tak duduk diam macam hyper, so autism yang minor, autism dan sebagainya, dia orang memang sentiasa ambil je. Okay? Dia orang ambil, macam saya cakap dulu lah, dia orang ambil sejak daripada saya student dulu lagi, memang saya tengok. Dan budak-budak sekarang ni memang saya intas, memang dia orang okey, dia orang dah bekerja, dia orang dah jadi artis, ada yang jadi artis dan sebagainya. So tak betul buat lagi ni, dia orang claim lah. Okey, ada soalan daripada Dr. Sarina dalam ruangan chat. Dr. Azrul boleh sama-sama baca. How do you measure the impact of the research or the impact of the program to the children? Impact, ada titik perhatian, ya. Macam soalan Dr. Ali tadi ya. Kan, so Dr. Sarina saya cakap ini adalah fasa yang awal yang kami buat. So impact dia kepada student yang cakap tadi lah, macam mana measure. Kami tak measure dia secara macam data base dan sebagainya. Cuma apa yang kami buat, yang proses yang kami buat lah, belajar sikit lah. So dia orang ni Cik Wira akan ada satu file untuk setiap budak-budak ni. So kami akan sentiasa ambil notes dan apa perkembangan dia orang lah. So, apa yang kita boleh dapat ketara adalah yang kita tengok daripada mata lihat dan sebagainya, sebab ini bukan fokus kami. Fokus kami adalah untuk 4K tadi lah, collaborative, komunikasi dan sebagainya. Ini adalah untuk fasa pertama, supaya nanti bila ke fasa seterusnya dia tak bermasalah. So, jadi impact dia macam mana saya cakap, impact dia tak tahulah. Impact dia saya rasa dia sangat memberi kesan yang memberikan budak-budak sampai sekarang ni. Setiap intake akan ada je ramai-ramai. So dia orang akan hantar sekarang ni, dia orang akan maybe minta adik-beradik juga kat situ. So contohnya macam sekarang ni abang nanti dah lama adik pula, so adik akan bawa sepupu akan bawa ni. So dia akan, mak bapak ni recommend, antara recommend dan recommend lah. So ramai yang kat situ. So saya rasa impact tu mungkin mak ibu bapak. So daripada survey memang ibu bapa suka benda ni, tak tahulah, mungkin ada impact lah, ada kesan. Ada kesan. Ada tak projek sambungan selepas ni, mungkin kolaborasi semula dengan mana-mana industri ke? Sekarang pun dah dapat usaha sama dengan JKKN negeri. Ada satu apa next projek selepas ni? So sebenarnya benda ni dia tak habis lagi tau. Maksud dia walaupun geran ni dah habis, walaupun Dr. Sarina kata habiskan geran ni cepat, tapi sebenarnya benda ni tak habis lagi walaupun geran dah ditutup. Sebab
sepatutnya bulan 3 dan bulan 4 hari tu kita dah buat persembahan, kita buat mini persembahan untuk kanak-kanak tu untuk untuk kita ambil impact pula tentang macam mana kolaboratif dia orang. So kita pecahkan sesuatu lah kolaboratif, macam mana dia orang collaborate untuk jadi hasilkan satu persembahan gunakan puppet. So bukan puppet boneka ni, dia orang dah guna, dia buat wayang kulit. So dia orang buat satu grup, buat cerita bawang merah bawang putih. So dia orang interpret di bawang putih dia orang untuk karakter. So adalah bawang putih dia orang tu yang dulu, kalau kita dulu puteri yang naik buai. So dia orang punya puteri adalah Frozen lah, macam biasa lah. So benda-benda yang macam tu yang patutnya dia buat, tapi dah kita punya COVID. So kami hold dulu. Mak bapak pun duk tanya bila, tapi kami hold dulu. Memang kita akan buat. So saya akan habiskan benda ni bersama-sama sekenyap, dan macam saya cakap tadi lah, dan kami akan teruskan ke yang benda yang lain lah, mungkin apa? Melalui grant projek yang lain ke? Melalui grant projek yang lain. Okey. Jadi ada soal. Ya, sila. Ada soalan seterusnya dari Dr. Serena ni. How do you want to translate this research into a research publication? Since this is a very qualitative, quantitative, and subjective. Okay, mungkin Dr. Azrul, untuk nak translate, saya tolong bagi hint kot. Translate to research into research publication. Apa kolaborasi dari skul lain, mungkin yang daripada skul PTJ lain yang boleh involve dalam projek ni? Yalah, saya cakap tadi, Dr. Aniza daripada PPIP yang akan join kami. So dia akan join kami, dia akan melihat daripada sudut STEM tu lah, STEM, teknologi, macam mana tarian, teater dan craft itu kita ajarkan STEM di dalam tu. Maksud dia benda tu lah. Mungkin hasil daripada kolaborasi boleh datangkan idea untuk nak masukkan publication, sebab kalau ada 100% apa matematik tak, benda tu kita tak ada dulu, tapi ialah semangat dan masa yang nak buat tu. Itulah saya faham. Mungkin boleh perlukan joint venture daripada bahagian lain kan. So ada bahagian publication. Soalan seterusnya daripada Dr. Andika. Zon perkembangan proksimal di bahagian 2 capaian. Kemahiran mampu dan tak mampu capai. So kembali kepada kanak-kanak belajar melalui bermain dan pendekatan teater sebagai satu pendekatan yang digunakan. Bagaimana melaksanakan 2 capaian tersebut? Kemahiran mampu dan tak mampu. Ini adalah term dalam drama teater ke? Daripada Tchaikovsky tu lah. Okey. Yang tu saya cakap tadi, yang sekarang capaian mampu dan tak mampu tu lah. So kita cuma fokuskan kepada yang mana yang ke arah yang kita nak buat, program yang kita nak buat tu. So kita cuma lihat ada perkembangan kanak-kanak daripada 9 tahun hingga ke bawah 6 hingga 9 ke 10 tahun lah. Maksud dia time tu. So, macam mana yang apa benda yang diorang buat, apa benda yang diorang mampu dalam umur yang sedemikian lah. So kami taklah fokus sampai macam Dr. Andika cakap, minta maaf namanya. Soalan seterusnya dari Dr. Nuzaidi. Dr. Nuzaidi saya tanyakan tentang berapa lama masa atau tempoh diambil oleh kanak-kanak tersebut untuk memberi respon dengan kaedah ini pada fasa 1 ini. Okey, Dr. Lee, sebenarnya fasa pertama adalah selama 4 minggu sebulan. Tetapi fasa itu yang paling lama untuk diorang explore. Maksudnya yang macam takat sharing, berkumpulan tu dia cepat. Tetapi yang paling tak cepat adalah macam mana dia orang nak sinkronaskan tubuh tu. Maksud dia komunikasi tanpa lisan dan juga emosi tu. Dia orang tak tahulah, dia orang susah untuk ekspreskan dia orang punya perasaan, dia orang punya, dia rasa macam marah, sedih. Dia orang rasa salah benda tu untuk tunjukkan. Untuk rasa macam sedih, menangis ke rasa tak boleh buat, give up. So dia orang rasa macam okey, dia orang simpan tu. Sepatutnya dia orang kena release. Okay, so yang tu yang paling lama. Yang tu mungkin 3 minggu, 2 minggu lebih yang tu saja untuk emosi dengan tu. Tetapi secara keseluruhan semua benda yang fasa pertama ni adalah dalam sebulan lah, sebulan seminggu lah.
Ya. Okey, ada soalan daripada FB mungkin dan juga mungkin nak bertanyakan sendiri dengan Dr. Azrul. Ada soalan Encik Ahlini? Sifu? Ataupun daripada mana pun Dr. Kizal ada soalan sebelum kita akhiri ROF ini? Seperti yang Dr. Sarina sarankan, mungkin dari segi literature review lah tadi mungkin ada sedikit mungkin yang tertinggal di dalam slide kan, yang mungkin sedikit beberapa info berkenaan dengan literature review lah. Mungkin selepas ni boleh buat presentation lagi the next ROS, akan jumpa lagi untuk fasa kedua. Baik, insyaAllah. Berapa kos modal ataupun bajet yang diperlukan untuk projek ni kalau meliputi semua? Kalau mengikut bajet ni, saya sangat beruntung kerana walaupun maksud dia saya sangat beruntung kerana pusat mengajar sini bagi kat kami duit tu. So saya gunakan untuk bantu dia orang punya projek. Walaupun tak banyak tetapi dia membantu. Setakat yang saya gunakan duit grant tu adalah baru 1,000 lebih, tak sampai 2,000 untuk jalankan projek ni sampai setakat sekarang lah. Sebab sebelum tu juga ada lepas grant ni Dr. Sarina dah tutup sebab kita kena hantar balik. So diorang Persatuan Segenap ni cover lagi. Maksud dia diorang pun selepas pada habis ni, so diorang guna duit persatuan diorang untuk cover benda ni. So untuk belikan macam contoh kain diorang ada buat untuk tarian ribbon, tarian apa, so gunakan explore ruang, gunakan ribbon dan sebagainya. So duit tu adalah duit daripada Persatuan Segenap lah. So saya rasa anggaran saya setakat ini untuk projek campur grant dan campur diorang guna adalah mungkin dalam 3,000. 3,000? Ya. Okey. Sebab space kan kita semua JKKN dah bagi. So mak bapak pun kadang-kadang ada yang sponsor dan sebagainya. So sponsorship tu yang lebih lah. So kita situ lah. Kira tak berapa perlukan banyak kos lah kan? Ya. Okey. Jika tak ada soalan lagi lain Dr. Sarina mungkin di Facebook. Jika ada kita boleh utarakan di sini, boleh kita bacakan di sini. Kata-kata akhir Dr. Azrul, apa pengalaman yang tak boleh lupa dan apa harapan Dr. Azrul untuk projek ni dan mungkin projek akan datang. Okey, harapan saya masih sebelum menutup program ROF hari ni. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana jemput untuk sharing ROF ni. So kalau tak jemput ROF ni pun saya sentiasa share dengan kawan-kawan. Tapi saya punya habit adalah tak suka formal ni. Jadi macam dia rasa macam terlalu dia tak stis dan sebagainya. So terima kasih kerana share ni walaupun mungkin ada kekurangan. Macam kita sering cakap review dan sebagainya. Minta maaf banyak-banyak sebab mungkin itu kesalahan saya. Saya tak masukkan dalam ni yang banyak. So saya ini adalah sharing santai dan macam kita nak share tempat tu. Tak pun insyaAllah Dr. Sarina lepas ni saya akan buat yang betul-betul lah. Okey, yang kedua adalah saya harap bahawa kita tak kisah daripada student ataupun semua orang yang ada ilmu teater dan ilmu drama, tolong expandkan benda ni supaya kita menggunakan ilmu yang ada ini, yang diberikan Tuhan dan diberikan Allah ini untuk memberi sebanyak-banyaknya kepada orang, bukan saja tentang persembahan itu saja, tapi dia juga boleh menjadikan medium yang lain untuk bercakap. Contohnya untuk bercerita tentang transgender mungkin, contoh yang berisu yang sekarang ni. So menggunakan pendekatan benda-benda macam tu. So saya harap semua orang untuk melihat teater drama ini bukan hanya persembahan atas pentas saja, so persembahan berlakon tu saja, tetapi dia boleh digunakan dalam banyak perkara lain. So dengan itu kita boleh memanfaatkan ilmu kita untuk semua orang, insyaAllah. Okey, Dr. Azrul mempunyai bidang kepakaran dalam bidang drama teater. Mungkin ada promo diri sikit nak promote untuk projek-projek
yang minat nak menyambung pengajian master atau PhD di bawah penyelidikan Dr. Azrul, kita bagi peluang bunuh diri boleh? Peluang bunuh diri. Okey, tadi bagi peluang bunuh diri saya nak cerita. Okey, saya adalah alumni Pusat Pengajian Seni, Drama dan Teater pada tahun 2005 hingga 2008. Lepas tu saya menyambung pengajian saya 2009 di UM dalam bidang seni persembahan, dan PhD saya di USM di School of HBP, House and Building Plan, dalam bidang scenografi. So untuk design stage, stage design, so culturalist influence semua. So kalau siapa yang nak buat dengan saya boleh, tak ada masalah. Drama dan teater, so saya interest dengan macam mana architecture ataupun binaan-binaan stage tu, so scenografi lah. Tapi kalau nak buat yang lain pun okey, tak ada masalah. So dengan saya chill ya, tetapi buatlah macam mana pun, tetapi hantar kerja ikut waktu, itu je. Sebab saya ada banyak perkara, so kenalah ikut jadual yang saya diberikan. Itu sahaja. Tak mana kalau dia. Okey, terima kasih Dr. Azrul dan juga kepada semua penonton ROF pada hari ini, kerana ROF pada hari ini adalah sangat special kerana ROF ini adalah yang terakhir pada tahun ini, pada tahun 2020, dan kita akan jumpa lagi ROF pada tahun 2021 tahun depan pada bulan Februari bersama presenter yang lain. Dan semoga tajuk hari ini memberi manfaat dan juga pengetahuan kepada semua, terutamanya kepada yang mempunyai adik-adik dan anak-anak kecil, supaya lebih boleh membantu mengurangkan gadget addict pada mereka. Dan oleh itu, terima kasih Dr. Azrul di atas perkongsian yang sangat menarik. Saya doakan semoga projek selepas ni akan berlangsung dengan lebih cemerlang. Dan untuk tim ROF, kami ucapkan terima kasih kerana sudi membuat perbincangan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi tahun depan. Assalamualaikum, bye. Salam, terima kasih.